السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama meneruskan lagi pengajian kitab Ubudiyah, dan pada malam ini kita berada pada muka surat yang ke-7. Pada muka surat yang ke-7. Jadi insya-Allah pada malam ini muka surat yang ke-7, setelah kita membicarakan berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang yang saleh, yang mana Allah Taala berfirman pada muka surat yang ke-6 tu, ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Telah pun saya huraikan pada kuliah yang lepas. Lawan kepada hamba Allah iaitu hamba syaitan. Lawan kepada hamba Allah iaitu hamba syaitan. Maka muka surat yang ke-7 tu Allah berfirman bagi menceritakan kisah syaitan yang berkata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Surah Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. Kemudian Allah Ta'ala menjawab perkataannya pada ayat yang ke-42, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali yang mengikutimu, iaitu orang-orang yang sesat. Baik, malam ini kita bincang berkenaan dengan syaitan ini. Sebab kuliah kita yang lepas kita sebut hamba Allah. Bila hamba Allah, lawan kepada hamba Allah ni hamba syaitan. Manusia tidak boleh lari daripada syaitan. Dia kena hadap syaitan ni. Cuma kita kena berhadapan dengan syaitan ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, adakah syaitan ini tidak boleh masuk ke tubuh Nabi? Jawapannya memang tak boleh masuk. Kerana tidak ada ruang untuk syaitan duduk dalam hati Nabi. Semua anak Adam ni syaitan boleh duduk dalam darah dia, dalam hati dia. Semua sekali. Tak kira siapa kecuali Nabi. Apa yang perlu kita faham di sini bahawa Allah Subhanahu wa taala telah pun mengisytiharkan syaitan ini sebagai musuh. Firman Allah Taala, inna syaitana lakum aduwwun
Sesungguhnya syaitan untuk kamu ni wahai manusia aduun, musuh. Fattakhidhuhu aduwa, nescaya kamu kena ambil syaitan ini sebagai musuh kamu, bukan sebagai kawan. Kerana orang tak buat kawan, orang tak buat sahabat dengan syaitan ni. Tapi ada orang yang bersahabat dengan syaitan. Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, wa man ya'shu 'an dzikrir rahman, siapa yang berpaling daripada ingatan Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitan, Allah Ta'ala akan penuhkan jiwa dia dengan syaitan. Lebih teruk lagi, fahuwa lahu qarin, syaitan akan menjadi qarin bagi dia. Qarin ni makna apa? Sahabat yang rapat. Ada orang yang bersahabat dengan syaitan atas muka dunia ini. Bagaimana syaitan diisytiharkan oleh Allah Ta'ala sebagai musuh, tiba-tiba ada orang ambil dia sebagai sahabat, maka orang tu akan bersama dengan sahabat dia di hari akhirat, iaitu syaitan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini begitu murka kepada syaitan, kepada iblis ini. Apa yang ayat yang ada di hadapan kita ini, kalau kita tengok, iaitu dalam surah Al-Hijr ayat 39 ini, iblis berkata, ini doa dia, Rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, Rabbi bima aghwaytani, oleh sebab engkau memutuskan bahawa aku ni sesat. Aku ni sesat. Cuba kita tengok sini. Iblis ni dia salah ke Allah pula, kerana dia tuduh Allah sesatkan dia. Padahal dia tu sesat sendiri. Dia tak mau salah diri dia. Kalau ada orang yang jenis tak mengaku silap dia dulu, letak atas silap orang lain, perangai tu dia ambil perangai, dia belajar dengan iblis benda tu. Belajar dengan iblis. Apa kesilapan pun, salah orang ke salah kita ke, kita diajar supaya minta maaf dulu dengan orang. Lepas tu kita kira lah lagu mana salah siapa. Takut-takut kita tak mengaku salah, tapi salah kita. Apatah lagi dalam pertelingkahan yang kecil. Sebab syaitan ni dia ambil ruang di mana sahaja manusia boleh bertelingkah, boleh berkelahi, maka dia masuk. Kalau benci, syaitan, iblis ni dia akan tanamkan kita benci pada orang tu, benci sungguh. Sebab tu pepatah Arab sebut, kalau nak sayang pada orang, jangan lebih-lebih, kerana takut orang yang kamu sayang itulah satu hari nanti dia menjadi orang yang paling kamu benci. Dan kalau kamu nak benci pada orang, kamu jangan benci sangat, dan mungkin orang benci itu akan menjadi orang yang paling kamu sayang. Itu pepatah Arab. Natijah daripada manusia ni tak fikir bahawa salah dia dulu nombor satu. Iblis dia tak mengaku salah dia. Beza sangatlah di antara iblis dengan Adam ni. Nabi Adam, bila Allah Ta'ala tegur dia, dia terus minta ampun dengan Allah. Dia terus minta ampun dengan Allah. Bila dia buat salah, dia terus minta ampun dengan Allah. Iblis yang jadi durhaka pada Allah ni, kerana dia rasa bahawa diri dia tak bersalah, Allah yang sesatkan dia. Tu yang dia sebut tu, Rabbi bima aghwaytani, oleh kerana kamu telah memutuskan aku ni sesat. Soalannya, Allah Ta'ala tak tuduh dia sesat, tapi dia pilih jalan sesat. Sesatnya dia apabila tidak mahu mengikut arahan Allah. Bila Allah Ta'ala suruh sujud pada Adam, dia tak sujud. Dia tak nampak hak silap dia tu, duk nampak silap orang kata ke dia.
Bahaya juga penyakit gini ni, bahaya juga. Salah dia tu tak nampak. Dia duk kata, orang kata pada saya begini. Salah dia tu sikit dia tak nampak. Ni jenis perangai manusia ni, ada hak perangai lagu tu. Allahu Akbar. La uzayyinanna lahum fil ardi, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik di muka bumi ni. Apa makna dia? Iblis ni akan cantikkan dunia ni untuk manusia, sampai manusia terpesona dan lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa pada syariat, lupa pada agama. Atau kerja iblis. La uzayyinanna lahum, maknanya benda hak tak baik aku akan ubah dia, aku akan ubah dia, make up dia supaya jadi baik. Yang pertama sekali, Allah jadikan muka bumi ni cukup cantik dah. Sebab apa iblis kata nak cantikkan lagi, sebab apa? Cuba kita tengok kalimah fi tu. La uzayyinanna lahum fil ardi. Kalimah fi tu maknanya dia nampakkan apa yang ada dalam bumi ni nampak cantik, segala perhiasan dalam dia. Dunia ni cantik dah. Iblis ni dia nak buat fil ardi, maknanya aku akan jadikan bahawa benda yang tak baik atas muka dunia pun jadi nampak baik. Itu makna fil. Dalam bumi ni, benda yang tak baik pun aku nak ia jadi baik. Itu kerja iblis. Iblis akan rasa biar manusia buat benda buruk ni benda biasa. Ibnu Jauzi, seorang ulama hebat, kita tulis kitab Talbisu Iblis, pakaian iblis. Pakaian iblis pada ahli ibadah, pakaian iblis pada ahli sufi, pakaian iblis pada kawan ni, semua ada. Pada ahli ilmu, pakaian iblis pada orang jahil. Orang yang suka buat amal ibadah, suka zikir, suka apa, iblis masuk juga dengan pakaian dia macam mana? Supaya beramal tanpa penting pada dalil. Nak baca zikir apa pun baca ikut dalil sahih tak sahih tak penting, asalkan baca je. Itu jenis beramal ikut iblis, bukan beramal ikut Nabi. Malahan ada pula kata, kita dengar dalam Facebook tu, ustaz ada seorang dia kata, jangan tanya dalil, tak penting tanya dalil. Ikut je ustaz kata apa, ikut, jangan tanya dalil. Agama ni dia mari dalil, bukan ikut. Nak ikut tu senang. Dia kata buat apa dalil, untuk apa tanya dalil? Bukannya kita tanya dalil tu ustaz begitu, tidak. Kita tak tanya secara detail, cuma kita tanya ustaz baca ni hadis ada ataupun tidak. Amalan ni ada kata ada lah, hadis sahih, kita terima sebagai sahih. Tu je. Bukan kita nak tahu sanad tu mari pada sini, tu kena masuk universiti mengaji buka kitab lah tu. Cuma kalau seorang yang bertanggungjawab kepada ilmu, dia akan sebut bahawa ini amalan sahih, kerana dia akan ajar kepada manusia ni benda yang sahih. Dia tidak akan ajar kepada manusia benda yang tidak sahih. Sebab akhirat nak jumpa Nabi. Baik, syaitan ni tak kira. Hak tak sahih itulah dia nampak cantik. Tuan-tuan aja tengok Syiah berceramah, aja tengok Syiah berceramah. Syiah dia buat kuliah kan, orang Syiah. Dia cerita bab kematian Husain, dia cerita bab sahabat begitu begini. Oh, menangis betul. Siapa sayang sangat aku, siapa melompat, siapa pusing di kipah tu ada satu. Nah, punya bodohnya Syiah ni nak beritahu. Kita kalau sekali orang tengok kata, oh hebat juga dia ni, menangis sampai teringat ke Nabi. Tapi dia cerita tu benda yang fitnah, benda yang tak betul. Siapa yang dia buat rasa sedih? Syaitan. Iblis yang buat.
Sebab tu saya kata, benda yang tidak cantik, yang tidak elok dalam agama, iblis la uzayyinanna lahum fil ardi, dia akan cuba juga untuk jadi elok dan cantik benda tu. Kalau orang perempuan, sebagaimana hadis Nabi SAW, orang perempuan bila dia keluar rumah, dia pakai baju ketat-ketat kan? Dia pakai baju yang tidak tutup aurat, syaitan duk bergantung di tubuh dia. Nabi sebut, syaitan akan panggil, mari tengok, mari tengok. Tu yang kita tu aji berasa nak tengok tu, sengit piyah-piyah. Nampak ni? Sebab apa? Dia lambat ke iblis, mari tengok, mari tengok. Dia kata mari tengok. Tengok sungguh kita. Tengok sekejap-sekejap tak apa, lama pula tu. Nampak ni? Ada orang panggil iblis, kerja iblis. Jadi orang mukmin bila tengok benda lagu tu, dia kata astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Benda yang iblis paling takut sekali, syaitan paling takut sekali, auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang paling takut. Auzubillah minasyaitonirrajim. Sebab itu adalah bacaan yang kita minta Allah Ta'ala supaya lindung kita daripada syaitan. Kita tak ada daya upaya ni nak lawan dengan syaitan kalau tidak kehendak, kalau tidak kita minta dengan Allah Ta'ala. Tak ada daya upaya kita. Sebab tipu daya dia tu hebat. Habis dia masuk tipu. Hak ceramah dia tipu cara ceramah, hak mendengar dia tipu cara mendengar, hak kaki masjid dia tipu cara kaki masjid. Kaki masjid dah dia tipu cara kaki masjid. Duk masjid elok-elok dia bergaduh sama sendiri, setiausaha paduh dengan bendahari, bergaduh dengan pengerusi, bobar apa ni, jatah kuasa lantik jatah kuasa lain, nak tipu ke iblis semua tu. Sian, bukan masjid sini ni, masjid Brazil. Tak ada kena mengena dengan perlis dia tak. Dia bergaduh habis dalam masjid. Kawan ni tak tegur kawan tu, kawan ni tak balas, semayang satu sah. Ikut tu imam sama juga. Waladhdallin, amin, pakai amin ramai-ramai. Macam mana boleh bergaduh? Iblis punya pasal. Tapi kita tak salah ke iblis tu, kita ikut dia. Kita ikut iblis ni. Sebab Allah Ta'ala sebutlah tadi, perbincangan kita daripada awal tu, Allah Ta'ala dah sebut dah, inna syaitan lakum aduun, dia musuh kamu, maka kamu kena ambil sebagai musuh, bukan sebagai kawan. Bila kita ikut, orang panggil ikut kehendak dia ni, ambil dia sebagai kawan, bukan sebagai musuh. Allahu Akbar. Jadi manusia kena tahu buruk, baik. Bila kita sebut buruk, maka itu dalam kepala kita kena ada. Bila kita sebut benda tu agama larang, dalam kepala kita kena ada bahawa iblis akan mencantikkan benda tu supaya jadi elok. Kat mana-mana pun dia akan buat supaya nampak okey, nampak benda tu macam tak salah, padahal benda salah. Mana tak ada apa-apa, buat maksiat apa pun rasa happy, rasa seronok. Sebab apa? Sebab dibelit dengan belitan iblis ini. Dan saya sebut tadi, termasuklah perkara ni, amalan-amalan syirik serta bid'ah. Memang orang bid'ah ni payah nak tinggal. Dia buat bid'ah payah nak tinggal. Sebab apa? Sebab dia rasa benda tu ibadah. Orang berzina, orang mencuri, orang merampok, dia nak tinggal mudah. Pasal apa? Pasal dia tahu benda tu jahat. Jahat benda tu. Isap dadah. Orang tinggal isap dadah. Dia tahu dadah tu mabuk, haram. Zina, dia tahu zina tu haram. Rasuah, dia tahu rasuah tu haram. Mudah nak tinggal. Tapi benda-benda bid'ah ni payah nak tinggal. Sebab apa? Sebab dia anggap benda tu ibadah. Siapa yang dia anggap benda tu ibadah tu, iblis dia ajar ke dia bahawa benda tu ibadah. Betul orang buat benda-benda yang Nabi tak buat ni, dia nak tinggal, satu hal bagi dia. Dia rasa malu pada kawan dia sebab kawan dia buat. Dia rasa malu pada orang kampung sebab orang kampung buat. Dia rasa begitu, rasa mari 1000 perasaan. Sedangkan benda itu semua adalah talbisu iblis kepada kita. Baik. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Baik. Kalimah la aghwiyannahum ni asal daripada perkataan ghawaya yang bermaksud lalai ataupun leka. Lalai ataupun leka.
Kalimah aghwai ini bermaksud menyesatkan orang lain. Belum pada tu kita kena tahu sesat ni dua jenis. Nombor satu dia panggil dalalah, sesat jenis akidah. Nombor dua dia panggil riwayah, sesat jenis perangai yang tak elok. Dua jenis. Allah Ta'ala sebut pada Nabi kita, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Muhammad ini tidak sesat jenis sesat akidah, dan Muhammad ni tidak sesat jenis perangai tak elok. Sesat jenis perangai yang tak elok ni, dia ada peluang lagi untuk masuk surga kalau Tuhan izin, sebab akidah dia betul lagi. Tapi lama duduk dalam neraka. Tapi kena ingat, sesat yang jenis tak elok ni akhirnya, kalau dia tu ikut syaitan di atas perbuatan tak elok dia tu, lama-lama boleh jadi syirik. Sebab syaitan ni dia kira berjaya apabila mensyirikkan anak Adam. Jaya. Maka apabila syaitan ni dia berjaya mensyirikkan seseorang, maka dia dikira dapat pangkat, dapat sijil lah syaitan tu, sebab syirik. Yang kedua, sesat jenis dalalah. Jenis dalalah kita sebut wala dhalin, tu sesat akidah. Sesat ni kekal neraka selama-lamanya, tak ada peluang nak masuk syurga. Sebab Allah Ta'ala tak ampunkan dosa orang syirik kecuali belum mati dia bertaubat. Saya sebut sekali lagi bahawa kalau seorang tu buat perangai yang tak elok, dia berzina, dia apa, dia ikut perangai tak elok tu, last sekali syaitan akan heret perlahan-perlahan untuk jadi syirik. Untuk jadi syirik. Cara macam mana dia buat-buat dia? Tengok aku, dia kata, aku ni dia hidup tak semaya apa pun, elok je. Nampak bercakap gitu. Dia memang jahat. Hidup dia tu jenis tak amal ibadah. Tapi bila dia bangga dengan kejahatan dia, dan seolah-olah dia menggalakkan kejahatan, boleh jadi kufur dia. Itu syaitan nak tu. Supaya kita semua, saya sebut macam tu supaya jangan kita fikir tak apa, buat jahat masuk neraka sekejap je lah, kali masuk surga juga. Dia fikir gitu orang Melayu ni. Dia fikir gitu jenis orang kita ni. Tapi orang beriman dia fikir dia tidak mahu masuk neraka walaupun sesaat. Sebab siksa neraka ni bukan tempat kita, bukan kulit kita nak tahan masuk neraka ni, tidak. Jangan ada cita-cita walaupun sikit pun nak masuk neraka. Boleh faham ni? Baik. Nabi kita Muhammad SAW mengajar kita macam-macam doa untuk jauh kita daripada neraka Allah, dan macam-macam amalan. Di antaranya Nabi kata, ittaqun nar, takutlah kamu pada neraka, walau bisyaqqit tamrah, walaupun kamu derma dengan sebelah buah tamar. Sebelah buah tamar, maknanya sebelah kamu ambil, sebelah lagi kamu derma. Nak beritahu bahawa orang yang derma ni merupakan pendinding yang utama untuk api neraka tidak kena tubuh dia. Bila dia derma, bila dia wakaf, bila dia bagi harta-harta dia yang lebih daripada kemampuan dia. Orang panggil lebih, harta dia lebih. Dia cukup lebih daripada keperluan, bukan lebih kemampuan, lebih daripada keperluan. Keperluan dia banyak ni, ada hak lebih. Hak lebih tu boleh jadi dinding daripada api neraka kena kita. Semua ni Nabi kita ajar. Dan Nabi kita sebut, dan Allah sendiri yang buat neraka, dan Allah Ta'ala sebut neraka ni macam mana, siksa dia dengan makanan dalam neraka. Maka Allah Ta'ala ajar kita doa dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, Rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Surah Furqan ayat akhir-akhir lah. Rabbana asrif anna azab jahannam, ya Allah, jauhkanlah aku daripada azab api neraka. Rabbana asrif anna ni maknanya, ya Allah, tolong jauh, hapuskan daripada aku. Jangan mari dekat pun tak boleh api neraka ni, panas. Letak jauh-jauh. Inna azabaha kana gharama, karena azab api neraka ni tak ada orang boleh tanggung. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman untuk manusia. Jadi kita buat satu perkara ni, jangan kita mengundang neraka Allah. Jangan mengundang, yang pertama sekali, murka Allah. Murka ni dekat dengan neraka.
Musim-musim Covid ni, musim-musim Covid ni, Allah Ta'ala bagi bala pada kita Covid ni. Dengan ekonominya merudum, orang nak jual beli pun tak boleh. Saya nak balik Kelantan pun tak boleh, pakai duduk sini. Bini duduk berdenu. Sakit kepala juga. Tapi nak buat macam mana? Musibah lah, orang panggil itu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi dalam duk musibah begitu pun Allah duk buat lagi anugerah berita harian dalam TV tu. Artis tak habis lagi duk memekik, duk melalak, duk melocak macam ke seko-seko. Cuba tengok sendiri. Relevan ataupun tidak benda begitu nak buat dalam musim-musim Covid. Melocak duk berjoget atas tu. Patut-patut penguasa kena fikirlah benda ni. Ya Allah Ta'ala beri kuasa pada kamu, pakai duk fikirlah. Ustaz adalah tu ada, tok guru adalah tu ada, ulama adalah tu ada, macam-macam nama duk ada dalam tu. Hak ni balik PhD, hak ni mengaji Jordan, hak ni mengaji Mesir. Takkan benda tu kamu tak boleh fikir. Kalau benda tu pun tak boleh fikir, baiklah saja di kerajaan mengundang bala Allah Ta'ala. Orang duk tengah Covid duk bising, kita tak ambuh lah, kita tak mahulah kita ni mari bala murka Allah Ta'ala. Oh, dia buat lagi. Tak serik-serik. Jadi apa rakyat kita ni? Pemimpin kita, rakyat kita, mentaliti macam mana? Saya pun tak tahu lah. Saya ni boleh sebut atas masjid begini lah. Kalau sampai pada atas tu sampai. Kalau tak sampai pun saya nak macam mana? Tapi sebut, saya tetap nak sebut. Orang nak marah, peduli pergi mu nak marah pun. Tak ada peduli. Allah bagi makan pada kita, bukan manusia bagi makan pada kita. Ingat, bila Allah Ta'ala beri makan kepada kita, kita kena ikut kehendak Allah. Bila kita ada ilmu, kita kena tegur. Ad-dinun nasihah, Nabi kata, agama ni nasihat. Allah wa rasulih, kepada Allah dan Rasul, wa aimmatil muslimin, dan kepada pemimpin orang Islam, kena nasihat. Kena nasihat. Dan inilah nasihat. Kalau ada pemimpin tengok malam ni, mujur lah, tengok live. Kalau tak ada, nak macam mana? Batu Imam Ahmad kata, kalau aku ada doa yang paling baik, aku nak doa kebaikan untuk pemimpin. Memang kita doa kebaikan untuk pemimpin. Tuan-tuan bayanglah, duk tengah Covid ni berat. Siapa orang tu tak ada harta apa habis, jual. Kalau tuan-tuan tengok indeks jualan orang nak jual kereta bulan ni saja berlambak-lambak. Nak jual kereta, nak suruh sambung bayar lah macam-macam. Ada tanah nak jual tanah, ada aset-aset rumah apa nak jual, kan duit tak ada. Orang perlukan duit zaman lah ni. Dan kita kena ingat ayat Allah tu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk satu negeri, satu kampung beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakah, Allah Ta'ala buka pintu langit, buka pintu bumi buat turun berkat. Kalau penduduk satu negara tu beriman dan bertakwa. Nak beriman, nak bertakwa ni dah kena, jangan mengundang bala dan murka Allah Ta'ala. Berhentilah, jangan nak buat amal lagu tu. Kalau program agama besar-besar tu suruh berhenti sangat. Boleh berhenti, tak boleh program agama besar-besar, tak boleh. Bapa ni ikut SOP. Alhamdulillah lah, mujur Perlis ni walaupun negeri kecil, yang pertama Covid tak ada kes tempatan, yang kedua masjid buka lagi, alhamdulillah, boleh mengajar lagi. Tempat lain, ya Allah, tutup habis dah. Terengganu tutup, dan di Kelantan tutup pula. Bila tak ada majlis ilmu, tuan-tuan, hati manusia ni jadi tutup. Hati manusia ni jadi lemah. Sebab manusia ni, kita hamba Allah ni, orang mukmin ni, dia sentiasa kena watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dia kena sentiasa berpesan-pesan kepada kebenaran. Dia sentiasa hidup hati dengan pesanan.
Kata orang kita ni kena khutbah Jumaat seminggu sekali, kena seminggu sekali. Dalam khutbah tu isi penting sekali ittaqullah, nak takut pada Allah Taala. Takut pada Allah Taala. Kerana nak hidup hati ni. Nak hidup hati ni. Tapi puak-puak ni tak fikir. Puak-puak ni tak fikir beri anugerah. Anugerah ni pelakon wanita terbaik, pelakon lelaki terbaik. Semua terbaik belaka. Nah, hadiahnya besar-besar tu yang nak jadi nak jadi pelakon belaka tu. Pakcik, tak minat jadi pelakon. Pergi. Nah, bukan saya marah pada pelakon, tidak, ada hak baik, tapi saya nak sebut bahawa berhentilah sekejap hiburan-hiburan dalam TV, duduk joget, duduk melompat apa tu. Buatlah hiburan-hiburan yang patut-patut sikit dalam televisyen. Buatlah tuition online ke apa ke, buatlah benda-benda hak manfaat. Rakyat duk PKP ni cuba fikirlah benda tu. Dan duk nampak joget saja. Dan nampak hiburan saja. Bila orang kita nak berubah, tak mahu ikut syaitan, kita pun tak tahu. Habis nak ikut syaitan belaka. Allahu Akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Minta Allah Ta'ala tolonglah kita untuk kita hidup dalam keadaan tidak ditipu oleh syaitan. Baik. Kalau kita tengok ayat yang ke-40 tu. Tapi dia kata, iblis tak boleh sesatkan semua sekali. Ini pengecualian. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambaku yang mukhlis di antara mereka. Baik. Dia tahu dah iblis ni, dia tidak boleh sesatkan semua sekali. Al-mukhlasin ni maknanya, kalau kita tengok ikhlas ni, Allah yang menjadikan kita ni ikhlas ataupun tidak. Tu benda yang kita kena faham. Kita kena cari ikhlas. Ikhlas ni lagu mana? Banyak takrif ikhlas ni. Rela hati. Mudah je nak faham. Ikhlas ni apabila seseorang tu buat bukan kerana siapa-siapa, dia buat tu kerana dia tu hamba Allah, maka dia ikhlas. Kita tanya awak, sebab apa awak semayang? Sebab saya hamba Allah. Kalau dia semayang atas dasar dia tu hamba Allah, dia akan semayang tepat pada waktu. Dia akan semayang berjemaah. Dia akan semayang ikut semayang Nabi. Dia akan semayang semua ikut yang terbaik. Sebab apa? Sebab kerana Allah. Itu ikhlas. Tapi kalau orang tu kata saya ikhlas, semayang ikhlas, tapi ikut dan dia nak semayang pukul berapa? Ikut dan dia. Kalau semayang asar tu dia semayang pukul 6.45. Tak apa dia kata kita ikhlas. Nah, semua tu benda hak tak ikhlas. Orang yang ikhlas, orang yang ambil cakna amalan dia, pastikan amalan itu yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran ahsanu amala, yang terbaik. Sebab dia ikhlas jadi hamba Allah ni. Ikhlas jadi hamba Allah dalam bab solat, ikhlas jadi hamba Allah dalam bab sedekah. Sedekah dia sedekah yang terbaik, bukan terbanyak. Kalau banyak terbaik, lagi molek. Sedekah dia ni yang terbaik. Apa sedekah terbaik? Nabi sebut apa sedekah terbaik? Sedekah terbaik beri tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Tangan sama-sama tangan kita. Oh, Nabi ni hebat, Nabi bercakap ni. Sama-sama tangan kita dah. Kalau kita angkat satu benda, mesti tangan kanan tangan kiri tahu. Kita pergi satu tempat dah. Ke tuan pergi tu tangan kanan saja, kita kiri tinggal di rumah. Mesti pergi dua-dua tangan, betul tak? Mesti pergi dua-dua tangan. Tapi istilah Nabi guna tu, kamu beri tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Bermakna jangan beri siapa-siapa pun tahu kamu beri. Itu kemuncak kepada keikhlasan dalam bab sedekah. Kemuncak kepada keikhlasan dalam bab sedekah. Nak buat amal senang. Nak jaga ikhlas ni payah. Kita dah sebut dah, nak untuk jaga keikhlasan dah. Yang mungkin 2-3 kali kita buat ikhlas. Last sekali dah 10 tahun dah benda tu, kita ungkit balik.
Kita jaga masjid okey dah. Tiba-tiba masuk 10 tahun tak ada calon nama kita jadi AJK masjid. Kita mari juga masjid, tapi pergi masjid lain lah. Apa pun tak boleh aku masjid tu apa. Dia tak kenal jasa aku tu. Aku duk buat semua tu habis. 10 tahun jadi AJK tak ada apa satu. Boleh nampak ni? Saya buat contoh masjid tu pasal tuan-tuan ni ahli masjid. Kalau ahli kedai kopi, saya buat contoh ahli kedai kopi. Nampak ni? Maknanya tidak ada gunanya kita buat 10 tahun lepas yang mungkin Tuhan tidak terima pada hari ini. Elok-elok Tuhan terima, Tuhan ambil baik, lempar balik atas muka kita. Sebab apa? Sebab keikhlasan. Waktu nak jaga ikhlas ni satu benda yang susah. Syaitan peluru dia tu masuk semua sekali, masuk pergi kat kawan tu, illa kecuali hamba aku ikhlas. Hamba ikhlas ni peluru syaitan tak, orang panggil tak luk nak masuk. Bahasa Kelantan tak luk dengan panggil apa tahu sini, tak luk ke apa? Tak luk juga. Tak luk nak masuk tu tak luk. Macam orang pakai kalih peluru. Ikhlas ni kalih peluru kepada kita. Allah, untungnya orang ikhlas ni. Untung. Satu makna ikhlas. Yang kedua, ikhlas ni yang dimaksudkan tidak ada campur tangan antara Allah dengan selain daripada Allah Ta'ala. Maknanya apa? Kita buat satu amalan tu kerana Allah, tak ada kerana benda lain. Kerana kalau buat kerana benda lain, syirik kita pada Allah SWT, terutamanya bab kita berdoa. Berdoa fad'ullaha mukhlisin. Allah Ta'ala sebut fad'ullah, mungkin berdoa pada Allah Ta'ala mukhlis, dengan ikhlas. Maknanya dalam doa kamu tak seru jin, kamu tak seru malaikat, kamu tak seru roh wali-wali mana tak. Kamu hanya berdoa direct kepada Allah. Itu juga dinamakan sebagai keikhlasan dalam minta kepada Allah Ta'ala. Maknanya kalau orang tu minta pada selain daripada Allah Ta'ala, yang patut dia minta kepada Allah, maka dia tu telah tidak ikhlas. Kerana ikhlas ni, lawan pada ikhlas ni dia pergi pada syirik. Perkara ikhlas ni disebut panjang lebar oleh ulama kita. Di antaranya hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tu Nabi sebut hadis innamal a'malu binniyat ni masa Nabi duduk di Madinah. Sebab tu kalau nak ambil innamal a'malu binniyat ni, nak kata niat dalam sembahyang, nak kata usolli tu dia ambil innamal a'malu binniyat. Tak betul. Pendalilan yang tidak betul. Sebab hadis ni mari Madinah, sembahyang ni mari di Mekah. Takkanlah sahabat-sahabat sembahyang di Mekah tu tak ada niat semua. Bila mari hadis ni baru ada niat. Itu pendalilan yang tidak betul. Innamal a'malu binniyat ni hadis ikhlas dia panggil. Bab ikhlas. Setiap perbuatan akan dibalas mengikut apa yang dia niatlah hati dia. Kehendak dia ke manalah hati, dibalas kat tu. Hati manusia tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Manusia tak nak tipu Allah. Tak nak tipu Allah. Dan innamal a'malu binniyat, hadis ni ada 3 benda. Ada tajuk, ada dalil, ada contoh. Tajuk dia innamal a'malu binniyat, tajuk besar. Tajuk ni memainkan peranan yang penting, apa-apa sahaja. Kadang-kadang wartawan tu dia buat tajuk sensasi, kita baca, oh, kerajaan akan bantu rakyat, oh, kita kata. Tengok bawah RM50. Kata. Dah, ingat kali beribu, bawah sekali RM20. Tak apalah kata. Tapi tajuk tu memainkan peranan yang cukup penting. Tajuk nabinya innamal a'malu binniyat. Tu tajuk. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu dalil. Dalil macam mana? Dia buat begitu, dia dapat begitu. Tu dalil. Nak lebih faham lagi, Nabi buat mari contoh.
Contoh dia, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, mana-mana orang hijrah kerana Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, pahala hijrah dia balik pada Allah dan Rasul, maknanya pahala dia boleh itulah. Man kanat hijratuhu, mana-mana hak hijrah di dunia kerana dunia, yusibuha au imra'atin, yang kerana perempuan yang hendak kahwini, maka dia dapat tu, Nabi kata. Dan percakapan Nabi tidak lari daripada tiga benda ni: tajuk, dalil, contoh. Tajuk, dalil, contoh. Nabi bagi tiga perkara ni, sahabat faham. Kalau Nabi bagi dua perkara je, mungkin sahabat tak faham, dan sahabat akan angkat tangan tanya Rasulullah, contohkan kepada kami. Rasulullah akan bagi contoh. Itu perangai sahabat, dia tak faham, dia tanya Nabi. Bila Nabi bagi tahu, dia terima dan dia taat dan dia amalkan. Itu perangai sahabat. Baik. Jadi ikhlas ni satu benda yang dibincang lebar, dan Allah Subhanahu wa taala telah sebut golongan yang mukhlis ini seperti dalam ayat Tuhan sebut dalam surah Isra ayat 62. Surah Isra ayat 62, balik boleh buka ni. Ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhrajtani ila yaumil qiyamah la'ahtikannaka zurriyatahu illa qalila. Terangkan kepadaku, inikah orang yang engkau muliakan atas diriku, sesungguhnya jika engkau beri tangguh kepadaku sampai hari kiamat, nescaya aku akan sesakkan keturunannya kecuali sebahagian kecil. Ni juga kata-kata iblis. Ni kamu kata ni, wahai Allah Ta'ala, orang mulia lebih pada aku. Sombong iblis ni cakap dengan Tuhan kita. Ni Tuhan, maknanya setara ni je. Ni je orang hak mu kata lebih mulia daripada aku. Aku ni buat pada api, dia buat daripada tanah. Gini mulia. Kalau setara ni lah hak mulia ni, tengoklah ya Allah, mu bagi tangguh pada aku sampai hari kiamat, aku akan sesak keturunan kawan ini. Kecuali sikit, kecuali sebahagian kecil je aku tak berjaya. Allahu Akbar. Hak tu kita takut. Sebahagian kecil dia kata. Maknanya banyak ikut syaitan, woi. Banyak ikut syaitan. Sebahagian kecil sahaja hak tak berjaya. Hak lain habis masuk pukak syaitan belaka. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Minta Allah Taala jauh kita daripada syaitan. Sekejap je Allah Taala nak buat kita ni ikut syaitan, sekejap je, tak lama. Allahu Akbar. Macam kita duk tengok handset lah dah. Tengok handset, duk tengok kuliah. Scroll kuliah, gong masuk dandu. Kita pun tengok sekejap. Elok tengok kuliah, dandu. Allah, letih lah. Bismillah. Anak-anak beli telefon, beri ke ayah. Ajarlah ayah tu tengok YouTube. Kuliah. Ngajar baru betul. Duduk saya saja di rumah tu pasang. Nah, ni ayah kalau orang Kelantan, ayah minat dekir barak. Lagu dekir barak. Dia mula ni tak super mula begitu. Ayah 70 lebih ya. Esok lusa dah nak mati ya. Cimanih pun 17 dah. Kadang-kadang letih dah. Ada tengok dekir barak lagi. Letih orang kita ni. Sungguh. Macam pokok kita lah, buang masa duk atas wakaf duk main dah haji. Jadi orang kampung duk atas wakaf duk pergi main dah haji tu lah. Makan haji makan jahat. Orang makan haji makan baik, orang haji Mekah dia duk haji dam tu nak baik macam mana? Lalu habis masa situ dengan Qurannya tak baca, dengan apa masjidnya kurang. Tengok jam, dah kata awak Zuhur ni. Kalau kita mari lewat-lewat masjid hari-hari lain tak apalah, tapi hari Jumaat tu kita spare lah mari awal-awal sepatutnya. Kita spare lah mari awal-awal hari Jumaat. Kita tahulah hari Jumaat ni pukul 1:05 Zuhur. Mari awal-awal. Rebut pahala peluang mari awal Jumaat sekali 12.30 mari dah. Duduk gitu. Hari Jumaat duduk gitu. Duduk tak tahu buat apa. Habis sehari, habis lepas sehari, habis masa. Rugi banyak kita dengan Allah Ta'ala, kena tipu syaitan banyak perkara. Baik. Ayat 41. Ayat 41 tak ada di sini ni, tapi kita kena baca ni supaya
supaya kita faham. Sebab ayat 41 ni penerangan Allah tentang ikhlas. Allah Ta'ala sebut, qala hadha siratum alayya mustaqim. Ni tuan-tuan kena balik di rumah tengok ayat 41. Tak ada lah kitab tuan-tuan ni. Dia buat ayat 40, 39, 40, 42. Jadi 41 tak ada. 41 ni penerangan kepada ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, qala kata Allah Ta'ala, alayya, ke atas aku, maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan tunjuk jalan yang lurus. Ke atas aku, Allah Ta'ala sebut alayya siratakal mustaqim. Allah Ta'ala kata ini adalah jalan yang lurus, kewajipan aku yang menjaganya. Maknanya orang yang ikhlas ni dijaga oleh Allah. Itu hebat tu. Kenapa sampai begitu sekali dijaga oleh Allah? Kerana hidup dia tu dia jaga Allah Ta'ala. Sebab Nabi sebutlah hadis, kalau kita nak ambil hadis hurai benda ni, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Itu Nabi sebut, ihfazillah, jagalah Allah, Allah Ta'ala jaga kamu. Kalau kamu jaga Allah, kamu akan pastikan Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kamu. Mu nak minta dengan Allah, mu nak berdoa, doa kepada Allah. Itu Nabi sebut pada Ibnu Abbas, masa Ibnu Abbas kecil lagi masa tu. Satu benda yang besar Nabi sebut, kita jaga Allah. Allah Ta'ala kata, ikhlas ni, dia ni orang aku, puak aku. Aku akan tunjuk jalannya dia dan aku akan jaga dia kat mana-mana. Allah, penting sungguh orang ikhlas ni. Macam saya cerita lah, ada seorang Tok Guru tu. Ni PA dia cerita lah. Dia jaga masa semayan dia dengan Allah Ta'ala ni. Hidup lagi dia. Tuan-tuan bayarlah, naik kapal terbang. Orang duk panggil dah nama sekalian semua ni. Masa tu kapal terbang tu naik kebetulan waktu subuh pagi. Dia semayang. Kalau kita lah kapal terbang duk panggil waktu subuh, kita baca apa? Keluar Allah. Betul tak? Tapi rupanya orang ikhlas ni tak. Baca Yasin satu rakaat, semuka tu satu rakaat. Duk Yasin wal Quran. Pembantu dia ada belakang tu. Pembantu dia kata, sudahlah, kapal terbang lah, dia kata. Tak ada apa lah. Tutup pintu kapal terbang tu, tutup. Kapal terbang nak undur tak boleh. Tak boleh undur. Ada cerita sungguh ni. Tak boleh undur. Senyap kapal terbang tu. Mari engineer dia, mari cek begitu. Dia kata semua okey nah, sudahlah. Dia pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pergi kapal terbang, tak pergi lagi. Dia kata nama apa nama? Cepat-cepat cik masuk. Dia masuk, duduk dia tu, pum, komputer dia jalan, kapal terbang pun boleh undur. Pembantu dia kata Allah, dia kata Tuhan nak beritahu lah. Saya nak ceritanya bahawa bukan nak cerita keajaiban dia. Kalau saya sebut nama tuan-tuan, apa kat game minta ais maya hajat belakang ni bahasa ni. Puak ni tak boleh kira ni dah. Tapi nak sebut bahawa dia tu jaga Allah Ta'ala. Tuhan jaga dia. Dan begitulah kehidupan dia. Dia semaya pun semaya lama. Dia tak kira. Majlis apa-apa pun dia semaya lama. Dia semaya, baca kalau semaya isyak biasa, surah Al-Mulk. Dia jaga hubungan dengan Allah. Mau nak tunggu siapa-siapa mari nak tunggu dia, waktu semaya dia semaya. Hasil dia jaga Allah tu, Tuhan jaga dia sampai tahap gitu. Allahu Akbar. Itu yang kita ni, mari kawan, mak tepat lagi ni, tunggu tak. Kita semua bismillahirrahmanirrahim. Tengok jam, Alhamdulillah. Tengok jam lah, Allah. Kawan duk tunggu ni, semaya kawan duk tunggu, sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi astagfirullah apa pun tak ada dah. Apa? Orang duk tunggu, duk berjanji nak pergi kedai Abu Jan tu. Dah mak janda tu. Tu je. Bukan nak pergi ke mana pun. Habis kawan duk tunggu ni bahasa resah, bahasa gelisah macam-macam. Lalu ayat nombor 42 lah sekali. Iblis kata dia akan menyesatkan manusia. Apa dia? Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Dia kata sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka. Sesungguhnya hamba-hamba aku tidak ada kekuasaan. Allah Ta'ala beritahu Iblis, tak ada kuasa ke atas kamu nak menyesatkan mereka ini.
Tak mampu. Illa manittaba'aka, kecuali orang yang mengikuti kamu, itu orang sesat. Mu boleh buat orang sesat je, ikhlas tak boleh. Mana orang dengar bisikan kamu, ikut kamu, bersama dengan kamu lah dia tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah pada kuliah kita sekali lagi kita sambung berkenaan dengan kemudian Allah Ta'ala ketika menggambarkan keadaan para malaikat. Tanda situ. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.